Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan di atas segala kurniaan yang diberikannya. Pada malam yang mulia ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat sama-sama kita duduk di dalam pengajian kuliah ilmu pada malam ini, setelah mana kita berpeluang untuk menunaikan salat pada maghrib berjemaah, dan kita juga diberikan peluang untuk meraih ganjaran i'tikaf di rumah Allah Ta'ala pada malam ini. Dan insya-Allah hadirin yang dikasihi oleh Allah sekalian, kita akan menyambung semula pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin, sambungan pada hadis yang ke-105, iaitu bab an-nahyu 'anil qiran bainat tamratain wa nahwihima idza akala jama'ah illa biizni rifqatihi. Berkenaan dengan bab fasal larangan makan dua buah kurma secara sekaligus jika ia berada dalam kumpulan jamaah, kecuali dengan keizinan daripada teman dan kawannya. An Jabalata ibni Suhaimin qala asabana amu sanatin ma'a ibni Zubair faruziqna tamran wa kana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yamurru bina wa nahnu na'kul fayaqul la tuqarinu fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qiran thumma yaqul illa an yasta'dhina ar-rajulu akhahu, muttafaqun alaih. Ia memberi maksud daripada Jabalah ibn Suhaim radhiyallahu an, ia mengatakan pada masa pemerintahan Abdullah ibn Zubair, yakni anak kepada seorang sahabat yang bernama Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu anhuma, kami telah mengalami penderitaan kebuluran, iaitu disebabkan kekurangan makanan, disebabkan akibat daripada berlakunya kemarau yang amat dahsyat. Dan pada ketika itu telah datang kepada kami Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yakni anak pada Sayyidina Umar. Ia berjalan, maka ia berkata kepada kami apabila melihat kami sedang menikmati makanan buah tamar itu. Beliau berkata, janganlah makan sekaligus dua buah tamar, kerana Nabi SAW melarang makan sekaligus dengan dua buah tamar itu, kecuali melainkan jika kalian meminta izin terlebih dahulu daripada teman kalian. Hadis Bukhari dan juga Muslim. Baik, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan daripada Jabalah ibnu Suhaim, yang merupakan salah seorang daripada tabi'in,
Beliau bukan daripada kalangan sahabat, tapi beliau daripada kalangan tabi'in, yang mana beliau hidup sezaman dengan sahabat Nabi di Mekah pada ketika itu, yang mana Mekah pada ketika itu pemimpinnya ataupun walinya atau gubernurnya adalah Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma. Yang ini berlaku pada peristiwa pemerintahan ketika Abdullah bin Zubair menjadi gubernur Mekah ini pada pemerintahan Yazid bin Muawiyah, ya, pada zaman di mana anak kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan yang bernama Yazid telah pun mewarisi takhta kekhalifahan daripada bapanya Muawiyah. Jadi pada ketika itu Abdullah ibn Zubair, sebelum daripada itu lagi, beliau telah pun menjadi seorang gubernur yang dilantik oleh penduduk Mekah sendiri sebagai ketua pemerintah Mekah yang tertinggi, ya. Abdullah bin Zubair ini, tuan-tuan, beliau dipanggil sebagai anak hijrah. Beliau dipanggil sebagai anak hijrah. Kenapa, tuan-tuan? Sebab ketika mana ibunya yang bernama Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an. Jadi Abdullah bin Zubair ni siapa? Cucu Sayyidina Abu Bakar. Ya, Abdullah bin Zubair ni cucu Sayyidina Abu Bakar. Ketika ibunya Asma binti Abi Bakar berhijrah ke kota Madinah daripada Mekah, ia dalam keadaan syarat hamil. Maknanya tunggu waktu sahaja untuk melahirkan anak. Tapi beliau pergi juga berhijrah bersama-sama dengan suaminya, iaitu Az-Zubair ibn Al-Awwam, yang mana dalam riwayat menyatakan Zubair ibn Al-Awwam terlebih dahulu pergi berangkat berhijrah ke Madinah. Dia agak terlewat sedikit dan dia pergi juga hijrah secara bersendirian dengan anak yang dikandungkan di dalam perut, yang mana jarak antara Mekah menuju ke Madinah itu kurang lebih 400 km, tuan-tuan. Tuan-tuan bayang, suami kena hijrah dulu sebab nak membawa rombongan tanggungjawab amanah sahabat-sahabat Nabi yang Nabi perintahkan supaya pergi hijrah ke Madinah terlebih dahulu. Antara yang memimpin kumpulan hijrah para sahabat adalah Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu an. Jadi Asma ni dia pergi kemudian. Sebab tu kita tengok dalam peristiwa hijrah, Asma ini diberikan gelaran Zatun Nitaqain, iaitu wanita yang memiliki dua tali. Kenapa, tuan-tuan? Dia ada satu kain yang dia pakai untuk diikat di perutnya, tapi ada satu tali dipakai diikat di perutnya, kerana dia pakai macam pakaian jubah yang besar itu. Lalu ditanggalkan kain yang mengikat jubah itu, dikoyakkan dua dan dijadikan ia sebagai tali untuk mengikat bungkusan makanan ayahnya dan bungkusan makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebab itu beliau diberikan gelaran wanita yang memiliki dua tali syurga. Maknanya Allah gantikan dengan kain yang satu-satunya dia ada untuk ikat pakaian dia itu, dia korbankan, dia koyakkan dua untuk mengikat makanan ayah dan Rasulullah SAW supaya tidak cepat rosak. Dan Allah gantikan kepadanya dua tali daripada sutera di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita mak dia. Dan bila sampai saja ke Madinah, tuan-tuan, terus sakit nak beranak, berlahir terus, tak dan pergi hospital. Zaman tu tak ada lah hospital, tapi nak jumpa Tok Bidan pun tak dan. Terus lahir anak, dan bila disambut anak itu, Rasulullah menamakan ia sebagai waladul hijrah, iaitu anak hijrah, iaitu anak orang Islam yang pertama lahir pada tahun pertama hijrah adalah Abdullah ibn Zubair radhiyallahu taala anhu. Ini cerita beliau, tuan-tuan, yang mana ada satu peristiwa ketika mana setelah meninggalnya Muawiyah bin Abi Sufyan, maka ketika itu Yazid datang untuk meminta Abdullah bin Zubair menyerahkan kota Mekah di bawah pemerintahan dia. Abdullah bin Zubair ni dilantik awal lagi, zaman Osman lagi. Tapi bila Yazid bin Muawiyah kuasai khilafah,
Dia minta rundingan supaya Abdullah bin Zubair serahkan kota Mekah ataupun kawasan tanah haram kepada dia. Abdullah bin Zubair tidak mahu, kerana ia khawatir takut sesuatu yang tidak baik yang telah diperlakukan, sehinggalah tercetusnya akan itu peperangan. Yazid hantar beberapa kumpulan tentera perang mengepung sekitar kawasan kota Mekah selama hampir 1 minggu ataupun lebih, setengah mengatakan lebih kurang 10 hari, hinggalah dilemparkannya. Bila tak nak serah juga, dulu dia tak ada kereta kebal tuan-tuan, dia ada macam letak batu manjanik dia panggil, dilemparkan batu itu kena kepada tentera-tentera Abdullah bin Zubair yang berada di dalam kawasan Masjidil Haram, sehingga batu tu merosakkan masjid. Batu tu juga dalam riwayat merosakkan Kaabah, sehinggalah tentera Yazid berjaya menguasai kota Mekah. Dan pada ketika itu meninggalnya dunia sehinggalah meninggalnya dunia Yazid bin Muawiyah. Setelah daripada kewafatan Yazid, maka Abdullah bin Zubair telah pun memberitahu bahawasanya beliau akan mengambil balik semula jajahan kota Mekah itu daripada tangan khalifah yang terdahulu, iaitu Yazid bin Muawiyah. Ini ada beberapa keberanian dan peperangan, dan dalam riwayat menyatakan beliau juga akhirnya terkorban mati syahid dalam sesuatu peperangan. Dan beliau juga yang telah membina semula Kaabah. Beliau telah pun merobohkan Kaabah kerana telah rosak disebabkan kerana batu-batu manjanik yang dilemparkan itu, dan beliau telah membina semula Kaabah seperti mana yang dibina oleh zaman Nabi SAW, sehinggalah beliau mati dibunuh oleh siapa tuan-tuan? Beliau mati dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang datang kemudian selepas daripada itu. Abdullah bin Zubair dibunuh oleh seorang panglima perang yang paling bengis, iaitu yang bernama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dibunuhnya beliau dalam peristiwa tersebut, sehingga kan berita itu bila sampai kepada pengetahuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Sayyidatina Aisyah menangis dan mengatakan, telah perginya anak saudaraku yang merupakan lelaki dambaan syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu secara ringkas berkenaan dengan cerita beliau lah. Jadi ketika zaman pemerintahan beliau di Mekah itu tuan-tuan, kata Jabalah bin Suhaim, telah berlakunya Amusanah. Amusanah ni maknanya berlakunya tahun kemarau. Setahun itu berlaku kemarau yang amat dahsyat, sehingga kan buah-buah tamar tidak menjadi keseluruhannya. Ada beberapa buah tamar yang jadi, tetapi kebanyakan buah tamar itu tidak menjadi kerana suhu yang terlalu panas dan kemarau sehingga kekeringan air. Maka banyak daripada sumber-sumber makanan yang hilang. Lepas tu tuan-tuan tengoknya Allah Ta'ala ni maha berkuasa tuan-tuan. Dia ada satu pokok tuan-tuan. Pokok ni panas macam mana pun, pokok ni akan keluarkan buah juga, iaitu pokok tamar. Tapi kalau dia ada sejuk pun dia boleh keluar juga buah. Kalau sejuk pun dia boleh keluar buah, kalau panas pun dia boleh keluar buah, iaitu pokok tamar. Sebab tu kat Madinah ada cuaca sejuk, dan di Madinah juga ada pokok tamar, dan dia akan keluar juga walaupun dalam suasana musim yang sejuk. Tapi iklim dia tidaklah boleh sejuk sampai salji, tapi nak katakan sejuklah juga, macam sejuk hujan kita lah. Tapi kalau panas sangat pun dia boleh juga keluar buah, yang mana pokok-pokok lain kalau terlalu panas memang tak keluar buah dah. Inilah yang Nabi SAW namakan sebagai pokok yang menyerupai sifat orang mukmin, iaitu pokok tamar. Nabi pernah bagi tahu kat sahabat,
tahukah kamu apakah pokok yang menyerupai orang mukmin? Sahabat kata, kami tak tahu ya Rasulullah. Maka Nabi kata, ia adalah pokok tamar. Kerana orang mukmin diuji makin kuat pun dia tetap boleh teguh iman dia. Macam pokok tamar, panas sangat pun dia boleh keluarkan buah. Sejuk pun dia tetap tak mati. Walaupun dia tahan di waktu panas, dia masih lagi boleh mengeluarkan buahnya, iaitu bukan tamar kering tapi tamar basah. Dia yang tuan-tuan makan tamar time basah tu, dia keluar time musim sejuk. Kalau dia dah kering, yang tu dia keluar time musim panas. Jadi dia boleh keluarkan buah masa musim sejuk, dia boleh keluarkan buah pada musim panas, dia boleh keluarkan buah antara sejuk dan panas. Dia ada warm water, dia ada hot water, cold water, bukan kuku ni. Tapi nak ceritakan cuaca macam tu pun dia boleh keluarkan buah, tuan-tuan. Durian kalau musim sejuk tak keluar dia. Dia tengok musim dia juga, kan? Jadi yang itulah yang dinamakan sebagai pokok syurga, yang merupakan pokok, kalau tuan-tuan baca dalam Quran, rupanya ada satu riwayat saya terbaca, pokok yang Nabi Adam dilarang makan dalam syurga ada 2 pokok. Yang tuan-tuan duk baca orang Melayu kita duk sebut pokok khuldi, bukan pokok khuldi. Yang namakan khuldi itu setan. Allah tak namakan pokok tu pokok khuldi, tetapi syaitan yang memberitahu kepada Nabi Adam pokok itu adalah pokok khuldi. Apa makna khuldi? Siapa makan buah dia, dia akan khuldi, yakni dia akan kekal, dia tidak akan mati, dan dia akan hidup selamanya dalam syurga. Rupa-rupanya pokok khuldi itu, tuan-tuan tahu pokok apa? Kata Al-Imam Ibn Kathir dalam riwayat, dia 2 buah pokok rupanya yang dilarang Nabi Adam untuk makan dalam syurga itu. Pertama pokok tin, yang kedua adalah pokok tamar. Bila Allah tak bagi makan, tapi Nabi Adam AS telah pun makan bersama dengan isterinya Hawa. Tuan-tuan tengok hikmah dia. Bila Allah nak keluarkan Nabi Adam daripada syurga, Allah suruh keluar dan Allah turunkan sekali pokok yang dilarang itu untuk ditanam di bumi ini. Sebab tu antara pokok yang asal daripada syurga adalah pokok tin dan pokok an-nakhlah. Sebab tu dua-dua disebut dalam Quran, wattini wazzaitun. Kemudian disebutkan juga dalam ayat lain, wan nakhili wal a'nab. Nakhil merujuk kepada pokok tamar. Ya. Sebab tu Nabi Adam turun ke India kan tempat panas. Nabi Adam tanam pokok, pergi ke Syam tanam pula pokok tin. Sebab itu pokok-pokok ini menjadi pokok yang berkat dan menjadi pokok yang sangat banyak manfaat dan kebaikannya. Baik, kita sambung balik. Oleh kerana cuaca tak sangat panas, banyak makanan lain tak ada, gandum rosak semua tak ada, manusia hanya bergantung hidup makan buah tamar saja, tuan-tuan. Itu pun buah tamar pun terhad. Sebab itu dikatakan faruzikna tamran. Masa mereka tengah menikmati buah tamar itu, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma telah lalu, tengok mereka tengah makan, dan Abdullah bin Umar tengok mereka genggam buah tamar banyak-banyak dekat tangan. Sekali ambil segenggam, sekali ambil segenggam. Ya, sebelum daripada itu, tuan-tuan, sebelum saya terlupa untuk menghuraikan hadis ni tadi, tahun kemarau tadi, saya terlupa nak uraikan. Di sana sebenarnya ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menerangkan kepada sebab berlakunya kemarau. Apakah punca berlakunya kemarau? Ya. Ini juga dibahaskan. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni sepupu Rasulullah, anak kepada bapa saudara Rasulullah yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Kata beliau, al-fasad, Allah akan menimpakan kerosakan kepada manusia di atas muka bumi ini apabila mereka melakukan kerosakan.
Masa ayat Quran masa Abdullah bin Abbas baca ayat Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, telah zahirnya kerosakan yang dibuat oleh manusia di daratan dan di lautan. Bila orang tanya Abdullah bin Abbas, apa itu al-fasad? Al-fasad yang dilakukan itu adalah bila manusia berbuat kerosakan. Kerosakan pertama berbuat maksiat secara terang-terangan. Yang kedua, kerosakan itu adalah apabila manusia berbuat kezaliman. Dua benda: buat maksiat pada Allah secara terang-terangan, yang kedua membuat kezaliman kepada hayawan dan sesama makhluk. Dan Allah akan menimpa mereka dengan tiga benda, kata Abdullah bin Abbas. Yang pertama al-qahtu, kemarau. Yang kedua qillatun nabat, iaitu sedikitnya tumbuh-tumbuhan dan hujan. Hujan turun sikit, yang keluar pun sikit. Yang pertama kemarau, tak ada langsung hujan. Dan yang ketiga zihabul barakah, iaitu apabila Allah menghilangkan keberkatan daripada sesuatu tanaman itu ataupun tanah tersebut. Ini menunjukkan kepada kita berdasarkan kepada sebab yang dikhabarkan oleh Abdullah bin Abbas kenapa tidak berlakunya kemarau. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis Nabi SAW yang lain, Nabi bagi tahu dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi menyatakan ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'a al-qitru minas sama'. Nabi bersabda, tidaklah bila adanya beberapa kaum di kalangan orang-orang kaya yang tak mengeluarkan zakat. Mereka untung bisnes juta-juta, mereka tak bayar zakat penuh. Ataupun mereka mendapat keuntungan tapi mereka tak membayar zakat. Ataupun mereka ada emas simpanan perhiasan tapi mereka tak keluarkan zakat. Banyak orang yang buat pelaburan emas tuan-tuan tapi tak bayar zakat emas. Buat pelaburan reti tapi bayar zakat tak reti. Ini misalan contoh. Mereka buat semua ini, tapi Allah Ta'ala kata bila mereka tak mengeluarkan zakat hingga orang miskin tidak mendapat haknya, Allah akan perintahkan langit supaya menahan hujan daripada turun. Sehingga kan Nabi bersabda, laulal bahaimu lam yamturu, kalau bukanlah kerana ada binatang yang perlu minum, nescaya Allah akan hukum manusia langsung tak turun hujan. Tapi sebab Allah kesian dekat binatang, binatang tak ada dosa, binatang tak wajib bayar zakat, jadi dia pun perlukan air, jadi Allah turunkan juga hujan untuk hayawan tapi bukan untuk manusia. Ini yang Nabi sebut ya, orang yang tidak mengeluarkan zakat. Yang mana disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain, yang mana dinyatakan bahawasanya dalam satu hadis, selain daripada tidak mengeluarkan zakat, disebutkan adalah istahallahumur riba, mereka menghalalkan memakan riba, mereka menghalalkan memakan riba, dan juga at-tatfifu fil mizan, dan menipu di dalam timbangan dan juga takaran. Sebab lain Allah bagi kemarau ni sebab apa tuan-tuan? Pertama, bila banyak orang makan hasil riba. Semua jenis adik-beradik riba lah. Riba fadl, riba nasi'ah, riba al-qarat, apa ada lagi? Semua riba manfaah. Semua jenis riba-riba ini bila manusia makan daripada hasilnya, juga Allah Ta'ala menjadikan kemarau. Dalam konteks zaman kita, kemarau ni iaitu kejatuhan ekonomi yang sangat teruk. Itu juga termasuk daripada bentuk yang dinamakan sebagai kemarau lah ya, kemarau. Okey, baik. Kemudian kita balik semula. Bila Abdullah bin Umar melihat mereka menggenggam banyak-banyak buah tamar itu, maka Abdullah bin Umar menegur mereka. Ya, Abdullah bin Umar tegur
Sebab apa Abdullah bin Umar tegur tuan-tuan? Disebabkan disebabkan beliau melihat mereka makan buah tamar itu dengan dua sekaligus serentak. Dia ambil, dia makan 2 biji sekali, makan 2 biji sekali, ya. Bukan makan sebiji dan sebiji. Maksudnya mereka ambil banyak terus makan 2, ambil banyak terus makan 2, ya. Bila melihat keadaan begitu, maka Abdullah bin Umar secara terus pergi menegur mereka, ya. Jangan kamu saling makan dengan berkiran. Berkiran ni berkembar-kembar. Jangan makan sekali berkembar-kembar. Sebab itu sunnah Nabi ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak makan satu benda bagi habis, baru makan yang satu benda lagi. Begitu. Jangan tuan-tuan campur-campur. Tangan depan kita ada aiskrim, satu lagi ada pulut hitam. Ambil sudu masuk pulut hitam, sudu lagi buat aiskrim, pulut hitam aiskrim, pulut hitam aiskrim. Bukanlah dosa, tak dosa, tetapi yang sebaiknya makanlah satu-satu. Habis yang ni dulu, sagi yang ni pula. Yang ni ada cucuk badak, sebelah ni ada pulut panggang. Perhabislah pulut panggang dulu, sagi makanlah cucuk badak. Dia gabung duduk, cucuk badak pulut panggang jadi cucuk badak panggang. Ya. Dah jadi lain dah bunyi, dia punya bunyi kuih dia. Orang pun pelik, ya. Bubur sekali makan sekali, ya. Maknanya bukanlah bersebutkan maknanya haram dekat situ, tidaklah, tetapi dia masuk dalam bab akhlak, dia masuk dalam bab adab, ya. Terutamanya lebih-lebih lagi yang Nabi larang itu, jika sekiranya mereka makan berjemaah, kerana takut ada orang yang lain yang tak mendapatkan tamar tadi. Sebab tu Nabi larang. Abdullah bin Umar kata, jangan ambil banyak-banyak, jangan ambil dua-dua sekali, ambil satu-satu. Sebab kita makan ramai-ramai, takut kamu ambil 2 nanti sampai kat kawan kita tinggal 1, dia seorang dapat 1, yang lain semua dapat 2. Itu maknanya la tuqarinu. Maknanya kalau dah ada packing, ambil 1 dulu. Ada lebih, yang lebih tambah bagi jadi 2. Ambil 2 lah, orang lah dapat 1. Tak adil lah. Dia pun lapar juga musim kemarau. Disebabkan kerana itu, Abdullah bin Umar menegur perbuatan yang dilakukan oleh sebahagian para sahabat, ya. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya, melainkan kalau kita minta izin, tuan, saya nak ambil 2 boleh tak? Kami benarkan 1 saja je, saya tahu, tapi saya nak ambil 2, saya nak ambil untuk kawan saya 1 lagi. Siapa kawan awak? Dalam diri saya lah, Saka. Tak adalah, maknanya dia memang nak ambil untuk kawan dia, betul lah. Itu tak apa, dia minta izin tak apa, ya. Dia jangan tuan-tuan. Benda ni kadang-kala kita nampak kecil, tetapi kalau benda yang makruh kita biasa buat, dia boleh pergi sampai kepada perbuatan yang membawa kepada kita mengambil benda yang haram. Memang benda tu diberi makan, tapi kita kena pastikan biar semua orang mendapatkan makanan itu. Ini akhlak diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, ya. Baik. Sebab itu kata para ulama, dzalika dalilu syarruhu li'annahu yazri bi sahibihi aw li'anna fihi ghubunan bi rafiqihi walidzalika ubiha inda idznur rifqah. Ini menunjukkan buruknya perbuatan mengambil banyak kerana padanya adanya sifat mementingkan diri berbanding teman saudaranya, selain daripada ada padanya unsur ketamakan seseorang dan mementingkan diri sendiri kepada rakan teman yang bermusafir dengannya. Maka sebab itu dibenarkan jika sekiranya seseorang itu meminta izin daripada rakannya itu. Ini menunjukkan dalam Islam menekankan tentang
soal hal ini tuan-tuan, ya. Islam mengambil kira supaya semua orang mendapat bahagian-bahagiannya di antara satu sama lain. Kalau dua pun Nabi tak bagi, apatah lagi tiga, apatah lagi empat, itu ulama kiaskan. Melainkan memang sudah ditetapkan bahagiannya itu sebanyak itu, tak apa. Ataupun tuan-tuan makan dalam dulang, orang bubur lauk, kita saja ambil 2 ekor ikan buh kat kita, ada lagi tinggal 3 orang nak kongsi ramai, yang tu pun tak boleh. Mentang-mentang yang paling dekat dengan kita tu, lauk yang kita suka, kita tarik cepat-cepat, orang nak ambil kat kita segan lah, dah kita dah kaut dah. Nampak berapa ketul daging, pum, kita ambil buh kat tepi kita terus. Dia kena cobek seorang sikit, ataupun ambil seorang satu ke dulu, nanti kurang tambah lagi. Begitu kaedah dia. Islam mengajar sampai tahap tu. Sebab tu saya teringat tuan-tuan, masa ada saudara saya yang cerita pengalaman dia pergi hantar bantuan di Palestin. Budak-budak yang datang beratur nak minta ambil bantuan ni, lepas dibagi coklat, dibagi gula-gula, dibagi makanan dan semua, dibagi roti, mereka ambil. Lepas habis ada yang beratur balik. Bila kita tanya kenapa beratur balik, dia kata tak, kami tadi ambil, kami pergi hantar dulu kat orang-orang tua yang tak larat nak beratur. Ni budak kecil-kecil ni, 5 tahun, 10 tahun, 7 tahun, dia rupanya dia beratur. Kita tengok, budak ni queue balik, kita nak marah tak sampai hati budak, bagilah juga. Rupanya dia kata saya tak dapat lagi. Kenapa tadi dah beratur 2-3 kali dah? Dia kata kami pergi kat kemah-kemah cari orang tua-tua yang tak larat nak bangun, nak beratur, kami bagi-bagi kat mereka dulu. Lepas dah habis tuan-tuan, budak-budaknya pun dapat. Lepas dah dapat, diorang tak makan lagi tuan-tuan. Diorang kumpul antara budak-budak. Kita tengok kerenah dia kumpul antara budak-budak. Lepas tu tuan-tuan tahu dia buat macam mana? Dia tengok setiap budak-budak itu dapat banyak mana. Rupanya ada yang dapat lebih. Kadang-kadang orang kita ni, dia tengok budak tu comel sikit, dia tambah satu lagi. Tengok budak ni comel lah, ambil satu lagi. Nampak tembam sikit, mesti makan banyak ni, bagi satu lagi. Rupanya budak-budak tu tuan-tuan, bila dia jumpa sama kawan dia, dia tengok dia ni dapat 3, dia ni dapat 1, dia longgok balik, dia bahagi pula seorang berapa, seorang, baru makan. Allah, kita tengok hebatnya dia orang ni. Saya teringat kepada macam mana yang Nabi puji kepada akhlak golongan kaum Al-Ash'ariyin. Al-Ash'ariyin ini dia ada satu kaum daripada Yaman yang dia pergi hijrah ke Madinah. Dia beriman kepada Rasulullah. Antara sahabat yang datang daripada kaum itu adalah Abu Musa Al-Ash'ari. Diorang ni tuan-tuan, kalau ada makanan, diorang takkan makan tuan-tuan. Katakanlah haji ni balik pada masjid ni, haji ni balik pada bawa balik makanan, diorang akan panggil semua orang kampung kabilah mereka kumpul, mereka longgok makan satu dulang ke satu safrah, seorang-seorang ambil seorang sikit. Bila Nabi tengok macam tu, Nabi puji akhlak mereka. Nabi kata, kalaulah sekiranya aku ini dibenarkan, diizinkan untuk menjadi golongan Ash'ariyin, nescaya aku pun nak jadi golongan Al-Ash'ariyin. Walhal Nabi adalah Quraisy, tapi Nabi puji perbuatan yang dilakukan oleh golongan itu. Kita biasa kalau balik nasi Arab, ada kita panggil, tak ada lah, hang punya pasal lah kan, ini hari nasi Arab, mana boleh kan, hari lain boleh lah ya. Baik, itu yang pertama tuan-tuan, yang disebutkan berkenaan dengan kenapakah sebab larangan hadis tersebut. Yang kedua, hadis ini menggalakkan supaya makan berjemaah beramai-ramai, kerana itu mendatangkan keberkatan, dan setiap seseorang tidak mendahului dan memakan bahagian saudaranya, melainkan ia melihat apa yang dimakan oleh saudaranya. Ini pengajaran kedua adalah sunnah makan berjemaah. Kemudian kita masa tengah makan tu, kita tengok kawan kita apa yang dia tak makan, kita bagi kat dia. Ni setengah saya pernah makan dalam dulang tuan-tuan, time buka puasa, ya Allah, saya ingat lagi kat Masjid Al-Falah,
buka puasa, semua orang kebulu, kita pula duduk dengan geng muda. Tu yang silap tu. Kalau geng orang tua-tua sikit ni, dia lemah lembut sikit makan. Ni muda, wala kasum tu wabika apa semua, zop tu ambil tarik dah. Uish, kita nak ambil bahagian paha ayam tu, dia dah kepak ambil ke dia dah. Terpaksalah ambil bahagian dada. Walaupun kita tak adalah minat sangat belah dada ayam ni, nak juga teringin rasa, tapi nak minta tu segan. Jadi nak buat macam mana? Depa cepat lagi. Nak menunjukkan dalam Islam, kita ambil kopek, kita tengok kawan kita apa lagi makanan yang dia tak ambil, kita ambil, kita tolak ke dia. Ni Ji, awak tak dapat lagi telur ni Ji, kami ambil dah. Tapi biasanya orang kita tak macam tu lah. Terutamanya time bulan puasa. Sebab tu tuan-tuan tengok kuih-kuih yang laku ni, dia pas sapu ke dia dulu, siapa lambat nasib lah. Dia bukan ni masa nak buka, kawan kita dia dapat tamar, dia lambat. Kita kuih pelita ada, kuih baulu ada, kuih ni ada, kita ambil sikit ni. Haji tak dapat tadi, lambat kan. Patutnya macam tu lah, tapi tak ada, buat tak nampak. Makan itu akhlak yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan terakhir tuan-tuan, sebagai penutup, hadis ni juga menunjukkan kepada kita, jangan seseorang tu memiliki sifat tamak dan haloba. Dan yang kedua, hendaklah kepentingan meminta izin walaupun mereka makan dan memiliki hak yang bersama. Walaupun kita makan sama, tapi kita tetap perlu meminta izin kerana kita ada hak bersama-sama pada barangan itu. Contoh, kalau tuan-tuan duduk satu rumah, memang kita duduk satu rumah, tapi akhlak kita kena minta izin juga jika sesuatu yang kita ingin manfaatkan, kerana barangkali saudara kita lebih perlukan benda itu berbanding diri kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.